Sebenarnya baru ni kita sudah baca dah ni, dan sudah terjemah dah. Jadi cerita hadis yang pertama ni, iaitu Ibnu Aun kata, aku tulis kepada Nafi'. Lepas tu Nafi' jawablah kepada dia. Maknanya ini makna terima hadis secara mukatabah, orang panggil. Boleh juga. Tidak mesti terima hadis ni dengan berdepan dengan buku begini, secara musyafahah. Walaupun hak terima secara musyafahah itu tentu lagilah lebih dari segi kedudukan dia tu nak banding dengan mukatabah. Tapi dari segi boleh tu boleh. Dan Imam Muslim terima hak ni secara begitulah. Dalam riwayat ini, dia terima. Maknanya Imam Muslim terimalah, orang panggil apa ni, tahammul hadis. Dalam istilah hadisnya dia panggil penerimaan hadis dalam bentuk bertulis. Boleh. Jadi aku tanya Nafi', Ibnu Aun itu Abdullah bin Aun. Nafi' itu maksudnya ialah anak murid kepada Ibnu Umar. Nafi' Maula Ibnu Umar. Dia anak murid Ibnu Umar. Masyhurnya dua, walaupun ramai lagi hak lain. Anak dia, iaitu namanya Salim. Seorang lagi iaitu Nafi'. Nafi' ni hamba dia, bekas hamba dia. Lepas tu dia bebaskan. Lebih dikenali dengan Nafi' Maula Ibnu Umar. Maula tu mana hamba yang telah dibebaskan oleh Ibnu Umar. Tapi kalau dari segi antara dua ni, lebih alim Nafi' daripada anak dia sendiri, Salim. Salim tu pun alim besar dah, tapi Nafi' ni lebih lagi. Jadi Ibnu Aun kata dia tulis surat tu nak tanya tentang seru orang kafir sebelum perang. Setara mana kedudukannya? Adakah mesti atau tidak? Mana seru kepada Islam sebelum kita serang? Bolehkah kita serang selalu, kau tak boleh kena royak dulu? Masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, tak ada lah perangnya. Jadi perawi ni kata, yang ni Ibnu Aun, dia kata Nafi' pun tulis surat, balaslah kepada dia. Dalam surat tu dia sebut hak cerita tu, panggil seru orang kafir, sama ada masuk Islam. Kalau tak sih masuk Islam, kena jizyah, ataupun kalau tak sih hak tu, kalau tak sih hak tu perang, baru perang. Dia kata hak tu di permulaan Islam. Di permulaan Islam lagi tu. Sebabnya Rasulullah SAW telah menyerang Bani Mustaliq dalam keadaan mereka leka. Mereka tak sedar. Kalaulah wajib bagi tahu kepada pihak musuh, tentulah mana tidak mereka leka. Dalam keadaan tahu ni tak tahu. Dalam keadaan binatang-binatang ternakan mereka dibawa ke tempat air untuk diberi minum. Mana kalau mereka tu tahu, diberitahu dulu, tentulah dia bersembunyilah dalam benteng ke apa, ke dalam kubu dia. Nidok. Itu dia. Itu maksud Nafi'-nya. Nafi' kata itu di permulaan Islam. Nabi SAW serai gini-gini. Nafi' tidak royak. Dia ambil daripada siapa? Terus dia kata Rasulullah SAW serai. Ini orang panggil riwayat mursal. Bukan riwayat marfu'. Riwayat mursal. Sepatutnya sebab dia tak ada dengan Nabi. Macam mana dia boleh riwayat gitu selalu? Jawabnya, kerana sudah maklum. Kalau anak murid tu orang maklum, dia ni ngaji, itu yang tok guru dia. Dia tak payah riwayat dengan tok guru dia. Mesti dia tahu benda-benda ni daripada tok guru, melalui tok guru dia tu lah, iaitu Abdullah bin Umar. Orang panggil Syekhus Sahabah. Sebab dia
Dan umur panjang. Jadi tu guru orang pula kemudiannya. Orang panggil di kalangan sahabatnya syekh dia. Dia pun royak lagi. Cuma dia royak kemudian tu lah. Hak tadi mula-mula royak tu dia tak royak selalu dalam sanad. Cuma dia royak kemudian. Wa haddatsani hadzal hadits Abdullah bin Umar. Hadis ni Abdullah bin Umar cerita kepada saya. Sebab mula-mula tu nampak macam dia tak royak siapa yang cerita kepada dia, kira-kiranya tak boleh lah. Dengan sebab tu dia cerita kemudian. Lagu ni pun boleh juga royak lagu ni. Kemudian dan dia ada sekali dalam tentera tu, Nabi SAW bunuh hak mana perang, buat Bani Mustalik hak perang. Dan Nabi SAW tawal lah hak mana kena tawal tu, jadi banduan. Wa asaba yauma idzin, pada hari itu Nabi telah mendapat, qala Yahya kata, yang itu guru kepada Imam Muslim. Yahya kata ahsibuhu, Nabi SAW pada hari itu. Lepas tu Yahya apa kata? Saya rasa dia kata, yang itu guru saya, tok guru dia siapa dia? Iaitu Sulaim bin Akhdar. Dia kata kepada dia Juwairiyah. Saya rasa dia kata, tok guru dia tu Sulaim tu kata Juwairiyah. Yang ni Nabi SAW mendapat pada hari itu Juwairiyah. Saya rasa mana dia tidak pasti. Au qala albattah, ataupun dia kata dengan pasti. Dia kata dengan albattah tu maknanya pasti, putus. Ibnatal Harith, iaitu mana tok guru saya kata, Nabi SAW telah mendapat pada hari itu Ibnatal Harith, anak perempuan Al-Harith. Nabi SAW telah dapat pada hari itu Ibnatul Harith. Gitu. Bermakna Yahya ni dia syak di sini. Apa faedah royak ni? Tak boleh. Dalam riwayat hadis ni dia kalau syak, berasa tidak pasti, mana-mana kena royak. Itu cara dia. Dia kata, saya rasa dia kata Juwairiyah Ibnatul Harith. Ataupun dia kata dengan pasti. Ni pastilah Ibnatul Harith itu pasti. Juwairiyah itu tidak pasti. Juwairiyah itu tidak pasti. Sebab itulah Imam Muslim dia marisa lagi melalui sanad satu lagi juga daripada Ibnu Aun. Pada atas tu serupa dah sanadnya. Bihadzal isnad mithlahu, serupa tadi juga. Lafaznya, makna dia serupa. Lepas tu sanad balik atas tu serupa juga. Cuma balik bawah. Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi. Dalam ni ada sebut Juwairiyah bint al-Harith dan dia tidak syak. Dia tidak syak. Jadi perawi ni, tok guru Imam Muslim ni tidak syak di sini. Muhammad bin al-Muthanna tidak syak. Takut-takut. Dia takut orang kata jadi hak tadi tak pasti tu. Ada sebut ke tak ada sebut. Imam Muslim mari so lagi sanad dia, saluran berita dia. Ya mari so lagi dalam sanad ni ada sebut dengan jelas Juwairiyah bint al-Harith itu. Nabi dapat pada hari itulah Juwairiyah tu, yang kemudiannya menjadi isterinya. Juwairiyah salah seorang isteri dia lah. Gitu. Dalam riwayat pertama tu tok guru dia tak pasti adakah dia sebut nama Juwairiyah tu ke tidak. Semuanya hak pasti dia ada sebut Ibnatul Harith. Tu dia pasti. Juwairiyah tu tak pasti, tapi saya serah dia ada sebut. Seorang tok guru dia tidak berapa yakin, tapi tok guru dia yang kedua yakin. Jadi dia nak menghilangkan kekeliruan tadi, hak tak kemah tadi. Itu tujuan dia. Jadi Ibnatul Harith nama apa dia? Kalau kita tidak dapat pastikan, tak boleh tahu lah nama dia di sini berdasarkan hadis ni. Tapi daripada hadis ni sendiri kita dah dapat namanya Juwairiyah. Juwairiyah binta Al-Harith. Dan perawi tidak syak di sini. Jadi inilah bab pertama
dalam bab ni, dalam kitabul jihad ini, dia dipanggil kitab. Hak besar tu di bawahnya banyak bab. Itu dipanggil kitab. Kitabul jihad wasiyar. Di bawah dia tu ada bab-bab. Jadi bab hak mula-mula dalam kitab al-jihad wasiyar ini, iaitu jawazil igharah 'ala al-kuffar alladhina balagathum da'watul Islam min ghairi taqaddum i'lam bil igharah. Itu tajuk yang Imam Nawawi buat. Iaitu harus menyerang orang-orang kafir yang sudah sampai seru, dengan tidak memberitahu terlebih dahulu kepada mereka untuk menyerang. Boleh. Jadi Imam Nawawi buat tajuk. Dia ambil keharusan itu daripada mana? Daripada hadis ni lah. Jadi hak kata kena royak gitu gini ni, Nafi' kata, Ibnu Umar lah cerita. Ini hak cerita dulu. Maknanya kalau dia sudah tahu dah Islam ni gapo, tak payah royak. Hak kena royak tu iaitu hak tidak tahu lagi. Imam Nawawi sebut, daripada dalam hadis ini kita dapat beberapa pengajaran. Yang pertama, harus serang orang kafir yang sudah sampai seru. Sudah sampai seru lah kita panggil. Dengan tidak kita bagi tahu terlebih dahulu kita nak serang dia. Walau bagaimanapun dalam masalah ini ada 3 mazhab, kata dia. 3 mazhab yang disebutkan oleh Maziri dan Qadhi Iyad. Yang pertamanya, wajib kena bagi tahu secara mutlak. Tak kira bagi tahu dah kau dulu, dia tahu dah kau tentang Islam, kau tidak tahu lagi. Kalau tidak tahulah, kau lagilah. Kalau sudah tahu dah pun kena bagi tahu juga. Sebelum serang tu kena bagi tahu. Wajib, kata dia. Ini pendapat Malik dan ramai lagi orang lain. Walaupun Imam Nawawi, mereka ni lah dia ambil ni. Dia ambil daripada Maziri dan Qadhi Iyad. Dia kata ini lemah. Ini pendapat yang lemah, kata dia, tidak kuat lah. Yang kedua, tidak wajib secara mutlak. Secara mutlak itu maksudnya kok mana-mana, bukan dia tak tahu kau satu pun tentang Islam ni, kita nak serai dia selalu, boleh. Tidak wajib bagi tahu. Tapi kalau bagi tahu tu molek. Tidak bagi tahu pun tak apa, tak berdosa. Itu pendapat yang kedua. Hak ni lebih dhaif lagi, kata dia, daripada pendapat yang pertama tadi. Ataupun boleh kita kata tak betul lah, hak ni tak betul. Tak betul. Yang ketiga, wajib kalau mereka belum lagi sampai seruan Islam kepada mereka tu. Kalau seruan Islam tak sapa lagi kepada mereka. Tidak wajib kalau sudah sapa dah. Hanya molek, elok saja kita bagi tahu. Inilah yang betul. Inilah pendapat Nafi' sendiri, perawi hadis ini, Maula Ibnu Umar, Hasan Basri, Thawri, Laith, Syafi'i, Abu Thawr, Ibnu Al-Munzir dan jumhur ulama. Dia kata, mereka kata bila sudah sampai serudah tak wajib. Boleh kita nak serai dia. Dan inilah Ibnu Al-Munzir kata, inilah pendapat kebanyakan ahli ilmu. Hadis-hadis banyak, kata dia, sokong menyokong antara satu dengan yang lain, menunjukkan perkara ni, iaitu kalau orang kafir itu sudah tahu dah tentang Islam, kita tak payah gitu royak dia. Antara lain hadis ni, waktu hadis pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf dan hadis pembunuhan Abil Huqaiq dalam sirah tu, mana tidak diberitahu. Tapi ulama-ulama tak terima. Dia kata kena bagi tahu juga. Tak boleh buat dalil dengan hak tu. Hak tu nak bunuh satu orang. Senyap-senyap, bukan nak pergi perang dengan puak dia hak ramai tu. Itu dia. Nak bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf dan Abil Huqaiq, hak Nabi tanya sahabat dia, siapa dia boleh pergi bunuh. Dia tu secara senyap-senyap. Muhammad bin Maslamah kata, saya. Tapi benarkanlah saya ngada-ngada sikit, buat-buat cerita dalam Bukhari dia sebut, ngada-ngada sikit. Nabi kata tak apa,